Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Takiuddin, Facilitator dalam video ini. Saya diwakil daripada kumpulan 8 akan membentangkan tajuk Rancangan Pengajaran Mikro. Apakah pengajaran mikro? Pengajaran mikro adalah sebuah simulasi khusus untuk pelajar pendidikan ataupun bakal guru untuk meningkatkan keyakinan diri dan penguasaan kemahiran serta pengajaran sebelum memulakan tugas di sekolah ataupun pengajaran. Bagaimana pengajaran mikro dilaksanakan? Pelajar akan merancang pengajaran dan memilih kemahiran tertentu untuk membuat pengajaran mikro. Pelajar lain akan menjadi murid, manakala pensyarah akan menjadi penilai. Kamera akan digunakan untuk merakam sesi aktiviti pengajaran mikro oleh pelajar. Setelah tamat pengajaran mikro, pensyarah akan memberi penilaian dan menerangkan tentang kekuatan serta kelemahan pelajar dalam penguasaan pengajaran mikro. Ini dapat membantu pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri dan menambah kualiti pengajaran mereka. Apakah komponen pengajaran mikro? Yang pertama adalah set induksi. Set induksi adalah proses yang digunakan sebelum memulakan pengajaran. Apabila kita nak menukar topik, kita sebelum melakukan soal jawab, sebelum menunjukkan slide dan video, tujuannya adalah untuk menarik perhatian pelajar. Prinsip-prinsip set induksi. Terdapat beberapa prinsip, iaitu untuk memfokuskan perhatian pelajar tentang apa yang nak diajarkan. Yang kedua adalah membentuk satu rangka rujukan semasa pengajaran. Yang ketiga adalah memberi makna yang baru terhadap pelajar. Yang keempat adalah merangsang minat dan penglibatan murid. Yang keenam adalah untuk mewujudkan keadaan ingin tahu dalam kalangan murid. Tujuh adalah meletakkan pelajar dalam keadaan pelajar tersebut mempunyai fikiran untuk belajar. Maksudnya telah bersedia untuk menerima pelajaran pada hari itu. Dan kita teruskan kepada kemahiran merancang. Kemahiran merancang adalah sebuah proses untuk memberi kefahaman kepada orang lain. Dia juga untuk mentakrifkan sesuatu perkara atau isu dan menguraikan struktur ataupun langkah-langkah. Kemahiran merancang boleh dibahagikan kepada 3. Yang pertama adalah takrif, iaitu tindakan menjelaskan sesuatu isu itu dengan pengertiannya. Yang kedua adalah huraian, iaitu menerangkan suatu proses, struktur ataupun langkah-langkah. Yang ketiga adalah memberi alasan atau sebab musabab tentang suatu topik. Prinsip-prinsip kemahiran merancang. Pengajar perlu merancang pengajaran dengan teliti bagi memastikan penerangan jelas dan menarik. Terusnya adalah menyesuaikan penerangan dengan umur murid, kebolehan dan minat yang berbeza. Sebab setiap murid dalam kelas tu mempunyai minat, kebolehan berbeza. So kita akan tengok kalau untuk budak tahap 1 macam mana nak diajar, tahap 2 macam mana nak diajar. Dia ada perbezaan mentaliti kat situ. Ketiga adalah sesuai dengan isi dan objektif pengajaran kita. Yang terakhir, kita perlu bertindak balas secara positif terhadap maklum balas murid. Seterusnya adalah kemahiran menggunakan papan tulis. Papan tulis digunakan untuk meningkatkan lagi pembelajaran pelajar dari segi untuk menjelaskan konsep ataupun idea yang abstrak. Apa yang kita belajar daripada buku teks, kita tulis di papan tulis untuk menerangkan lagi jelas tentang satu perkara atau topik itu. Penggunaan papan tulis juga perlulah dirancang bagaimana nak digunakan supaya pembagian ruang tu dapat membantu penglibatan pelajar. Saya kongsikan tentang kaedah-kaedah menggunakan papan tulis. Yang pertama sekali, kita dekat papan tulis tu perlu ada tarikh, hari dan mata pelajaran yang kita akan ajar. Kita perlu bahagikan papan tulis kepada 2 ataupun 3 bahagian mengikut kepada topik yang kita nak ajarkan ataupun konten yang kita akan tuliskan. Yang paling penting, tulisan tu mestilah boleh dibaca dan kemas oleh pelajar menggunakan pen marker atau kapur yang bersesuaian. Ada kajian mengatakan 70% penggunaan warna
dapat merangsang dan menguatkan daya pemikiran pelajar. Boleh gunakan marker yang pelbagai warna, warna hitam, warna biru, warna merah, ataupun kapur yang pelbagai warna, ada warna hijau, warna pink, untuk menarik perhatian pelajar. Seterusnya adalah isi pelajar mesti berturutan ketika menulis. Tak boleh kita tulis dekat atas, lepas tu kita dekat tepi, kat bawah, kat kiri. Dia mesti berturutan supaya nanti murid atau pelajar boleh menyalin semua nota tersebut. Ruang catatan hujung sebelah kanan papan tulis itu perlu juga. Ada slot kosong belah kanan tu untuk tulis catatan. Sekiranya ada nota tambahan lah. Sekiranya menggunakan angka imbasan atau kertas mahjong, hendaklah guna bahan pelekat yang sesuai. Kita tak boleh tampal sesuka hati. Contohnya letak gam, nanti dia akan kotorkan papan tulis kita. Yang terakhir sekali adalah gunakan penulisan huruf dengan betul. Kita tak boleh guna short form yang orang tak boleh faham langsung. Contohnya kita tulis, tidak kita tulis X je. Kalau pelajar faham, tak apa. Contoh kalau pelajar pun tak faham, itu susah. Seterusnya adalah kemahiran variasi rangsangan. Kemarin ni dia memfokuskan pelajar dan membangkitkan perhatian mereka kepada fakta yang penting dalam pelajaran. Ia juga berkait rapat dengan kebijaksanaan guru pelatih dalam mempelbagaikan strategi pelajaran, kecekapan dalam penggunaan alat bantu mengajar, komunikasi verbal dan non-verbal, serta persekitaran bilik belajar. Objektifnya adalah untuk memusatkan perhatian murid dan mengekalkan minat terhadap aktiviti pengajaran kita. Seterusnya adalah melibatkan murid secara aktif dalam pelbagai aktiviti pengajaran, pembelajaran. Yang ketiga adalah memberi peluang kepada murid untuk menggunakan pelbagai deria untuk mengikuti pelajaran. Yang keempat adalah memotivasikan serta membangkitkan naluri ingin tahu murid melalui pelbagai aktiviti guru. Seterusnya, memberikan peluang pada murid menikmati pelbagai aktiviti pengajaran. Dan yang terakhir, mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang positif dan seronok di dalam kelas. Prinsip-prinsip menggunakan variasi rangsangan ini. Setiap perubahan kaedah dan teknik penyampaian guru hendaklah dikaitkan dengan tujuan dan isi pelajaran supaya objektif yang kita ajarkan jelas pada pelajar. Seterusnya adalah perubahan aktiviti pengajaran hendaklah lancar dan dikaitkan dengan setiap langkah penyampaian. Seterusnya, setiap langkah haruslah mengandungi aktiviti pengajaran yang berbeza. Rancangan penggunaan alat bantu mengajar untuk mempelbagaikan lagi pengalihan deria murid. Yang terakhir adalah mengubah rangsangan berdasarkan maklum balas daripada murid. Jika kaedah yang kita gunakan tidak berkesan, kita kena ubah. Kita kena membuat satu cara pengajaran yang baru. Kesan penggunaan variasi rangsangan ke atas proses pengajaran pembelajaran. Yang pertama, dia akan meningkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran kerana pelajar akan rasa lebih seronok dan menarik kepada pelajaran kita. Lepas tu, minat dan perhatian murid akan lebih tertumpu kepada aktiviti pengajaran guru. Seterusnya, dia mendorong murid untuk lebih berusaha dan melibatkan diri lebih aktif dalam aktiviti dalam kelas, aktiviti pembelajaran mereka dalam kelas. Seterusnya adalah untuk memberi peluang kepada murid-murid menggunakan pelbagai deria untuk mempelajari sesuatu. Boleh menggunakan deria mata, deria telinga ataupun mulut. Mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan mengurangkan masalah disiplin bilik belajar. Seterusnya adalah kemahiran penyoalan. Kemahiran ini merupakan aspek yang penting yang boleh membawa pelajar kepada aktiviti kognitif aras tinggi. Guru perlu faham mengenai kepentingan soalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat dua kaedah menyoal, iaitu penyoalan secara terbuka dan penyoalan secara tertutup. Soalan hendaklah dipelbagaikan aras. Ada aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Pilih pelajar pelbagai kedudukan dalam kelas. Kita tak boleh ambil pelajar yang pertama saja yang kena jawab soalan dulu.
So ini nanti menyebabkan pelajar yang lain akan tahu dia lambat lagi untuk jawab. So kita kena buat random supaya semua pelajar bersedia untuk menjawab soalan. Beri masa untuk pelajar berfikir dan menjawab. Kita tak boleh terus tanya kenapa macam ni, kenapa macam ni, jelaskan macam ni, jelaskan macam tu. Kita kena bagi masa, take time. Kadang-kadang pelajar ni ada jawapan, tapi bila dia nervous, jawapan dia lupa nak jawab macam mana. So kita bagi masa untuk dia ingat balik dan bagi jawapan. Soalan mestilah jelas dan mudah dipahami. Apabila kita dah bagi soalan, kita tanya balik pelajar kita, dia faham tak dengan soalan kita ni? Kita kena jelaskan soalan kita apa yang kita nak. Lontaran suara mestilah lantang. Maksudnya pelajar murid yang di belakang pun boleh dengar juga apa yang kita tanyakan, bukan murid yang depan saja yang dengar. Menyoal pelajar yang kurang memberi tumpuan dan menarik perhatian kepada pelajaran. Mungkin kita nampaklah ada pelajar macam kurang memberi perhatian, dia membuat kerja lain. Kalau kita kat depan, kita nampaklah orang yang tak fokus pada kita. So kita tanya soal dia supaya dia dan pelajar-pelajar lain akan memberi tumpuan kepada pelajaran. Yang keenam adalah kemahiran menggunakan pengukuhan. Guru yang mempunyai kemahiran pengukuhan dapat menggalakkan pelajar menjawab soalan. Guru boleh kemukakan cadangan dan secara keseluruhannya dapat menjadikan pelajar melibatkan diri dalam perbincangan bilik darjah. Prinsip-prinsip kemahiran pengukuhan ni, yang pertama adalah untuk membentuk pengukuhan haruslah diubah dari semasa ke semasa untuk mengekalkan kebesaran pengukuhan kita. Peneguhan haruslah diberikan sebaik saja pelajar menunjukkan tingkah laku yang positif. Peneguhan negatif seperti mengkritik atau menilai pelajar hendaklah dielakkan. Biasanya kita tak sedar kita kritik pelajar, tapi jika kita sedar, kita kena elakkan. Seterusnya adalah memberi teknik peneguhan mestilah sepadan dengan umur, jantina dan status sosial pelajar. Seterusnya, peneguhan haruslah diberikan dengan ikhlas dan jujur supaya pelajar yang menerima pengukuhan itu merasa bangga dan mesra. Objektif pengukuhan atau peneguhan. Yang pertama adalah dia memberikan galakan kepada pelajar dalam aktiviti pembelajaran. Seterusnya mengukuhkan konsep atau isi pelajaran supaya kekal dalam ingatan. Yang ketiga adalah menggalakkan pelajar yang terlibat dalam pelajar-pelajar lain juga akan menunjukkan tingkah laku yang positif. Memupuk semangat keyakinan pelajar dan mewujudkan tingkah laku yang positif. Seterusnya adalah memperbaiki disiplin kelas dengan mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif. Ini yang kita nak, daripada pelajar yang bermasalah berubah menjadi pelajar yang lebih baik. Kesan kemahiran pengukuhan ni, kesan dia yang pertama adalah dia membawa semangat ingin belajar terhadap pelajar. Pelajar akan mencuba untuk memberikan tingkah laku yang positif, dan pelajar yang belum menerima peneguhan akan berusaha menunjukkan tingkah laku yang baik untuk mendapatkan peneguhan. Yang paling penting, disiplin kelas akan bertambah baik. Pelajar akan rasa dihargai dan semangat ingin belajar. Hubungan antara guru dan pelajar akan bertambah erat dan mesra. Ini menunjukkan aktiviti pengajaran telah disukai oleh pelajar. Apabila pelajar suka, pengajaran akan tambah lancar dan pelajar pun senang mengikuti pelajaran. Ini adalah kemahiran yang terakhir, iaitu kemahiran penutup. Kemahiran ini perlu bersesuaian dengan objektif dan aktiviti pelajaran yang telah disampaikan. Tujuan penutup adalah untuk menarik perhatian pelajar mengenai apa yang mereka telah pelajari. Teruskan dengan kepentingan pengajaran mikro ni. Yang pertama adalah memberi kelebihan kepada guru pelatih lah. Guru pelatih dapat memberi peluang mempraktikkan kemahiran pengajar satu demi satu dalam situasi pelajaran yang terancang dan dipermudahkan. Guru pelatih boleh mempelajari teknik mengajar dalam keadaan yang tenang. Guru-guru pelatih juga dapat mengamalkan teori pengajaran yang disampaikan oleh pengajar. Seterusnya, dapat membantu guru pelatih mengurangkan pelbagai masalah daripada pengajaran biasa di sekolah masa depan. Melalui rakaman video, guru dapat mengkaji sendiri kelebihan dan kesilapan yang dilakukan dalam sesi pengajaran mikro. Dan ini dapat meningkatkan lagi kemahiran guru tersebut sebab dia sudah berlatih dan dia ada video, dia boleh improve lagi, dia boleh berlatih lagi, tengok lagi video tersebut. Lepas tu dekat dalam video tu dia boleh tengok perubahan. So ini dapat memberikan pengajar tu teknik ataupun dia meningkatkan lagi keyakinan untuk teruskan mengajar. Seterusnya melalui perbincangan selepas sesi pengajaran,
guru pelatih dapat memahami kesilapan pengajaran mereka dan berusaha membaiki kelemahan yang pelajaran yang lalu. Dapat meningkatkan keyakinan guru pelatih untuk bersedia menghadapi situasi pengajaran yang sebenar. Itulah kita punya kepentingan pengajaran mikro tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.